What's up bro, sis dan mother-father sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the king. Oh no, not the king anymore. The best palatau in the world. Drinking in, man. Orang nak tahu something tak guys? Aku tengok YouTube Analytics untuk channel Hazwan Shah Wrestling ni. Lepas tu bila aku dah tengok, kebanyakan orang yang layan video kat channel ni, separuh tu tak tekan lagi butang subscribe. Tak faham aku. Tak layan mesti subscribe. Tengok dia yang belakang kamera pun tak layan pun dia subscribe. So korang tunggu apa lagi? Be a cool guy macam dia tu ha. Tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng, sebelah butang subscribe. Untuk video kali ni aku nak cerita pasal apa yang berlaku dekat SmackDown dan satu lagi benda yang korang nampak kat tajuk lah, iaitu pasal Triple H. Kita mula dulu cerita pasal Triple H. Untuk sesiapa yang tak tahu, yang tak follow Instagram berita WWE 2.0 kepunyaan aku, yang aku post segala news pasal wrestling kat situ, follow lah. So be a cool guy by follow Instagram berita WWE 2.0. Dekat situ aku dah bagi tahu juga yang aku ada up news lah yang Triple H hari tu. Ikutkan kita tak tahu news ni on the spot tau, tapi seminggu lepas benda ni terjadi baru kita tahu, lepas WWE keluarkan kenyataan dekat WWE.com. So Triple H dia kena cardiac arrest, consider macam sakit jantung lah. Cardiac arrest ni orang kata tak sama macam serangan jantung. Aku pun tak berapa tahu sangat dari segi term of medical macam mana sebenarnya cardiac arrest, cardiac event, heart attack ni. Tapi it's not a good thing lah bila benda tu terjadi kan. The good thing kat sini is Triple H dilaporkan dalam kondisi yang stabil dan mungkin akan beransur pulih. Kita tak perlu risau sangat lah. Cumanya itulah, sedih dan terkejut dengar Triple H ada sakit dekat bahagian jantung tu. Apa yang kita boleh harapkan sebagai peminat wrestling, moga Triple H cepat sembuh lah. Aku nak kupas panjang pasal benda ni boleh je kan. Aku boleh je nak kata sedih Triple H lepas ni start 2022 nanti Triple H dah tak jaga NXT semua tu kan. Yang paling penting kat sini kita nak sentuh pasal kesihatan dia lah. Itu paling penting lah. Even kalau dia dah tak jaga NXT lagi pun, kalau nyawa dia ataupun kesihatan dia tak berada dalam keadaan yang baik, no point juga. So itulah, harapnya Mr. Triple H ataupun Paul Levesque diberi kesihatan yang baik. Ok, sebelum aku teruskan review SmackDown minggu ni, aku nak share dengan korang satu produk ni. Aku yakin tak ramai yang tengok video pasal AEW, especially video AEW yang lepas, video yang aku cover pasal Daniel Bryan dengan Adam Cole Bay join AEW. So dalam video tu aku ada buat satu announcement lah, bisnes baru, iaitu Bay Exclusive. Kalau korang nak follow Instagram Bay Exclusive ni, aku letak link dekat ruangan description kat bawah. Bisnes tu fokus dia lebih pada produk macam merchandise, apparel, clothing ataupun apa-apa yang sesuai lah untuk YouTube channel Hazwan Shah Wrestling ke, Hazwan Shah Bebe ke. Dan sekarang ni Bebe Exclusive dah ada produk yang pertama, topeng muka yang diadaptasikan daripada design topeng muka The Fiend. So ini adalah The Fiend Fan Edition daripada Bebe Exclusive. Kata kalau korang berminat nak beli, link aku akan letak dekat ruangan description di bawah. Dan hopefully korang stay tune sebab Bebe Exclusive akan keluarkan lagi design-design yang lebih menarik untuk korang dapatkan. Ok, untuk SmackDown minggu ni, satu show yang seriously bagi aku sedap. SmackDown minggu ni memang best. Dan Raw, kenapa kau tak boleh nak buat show yang sama sedap macam SmackDown ni? Ok, korang tahulah aku ni NXT fanboy. Aku selalu puji NXT dan sampai sekarang aku masih minat NXT. Tapi aku tak boleh deny kualiti NXT somehow boleh nampak lah ada penurunan. Walaupun tak banyak, walaupun NXT masih shock lagi tengok, still nampak benda tu. Dan SmackDown makin lama makin sedap. Walaupun dari segi perlawanan NXT memang jauh lagi best lah kan. Tapi secara overallnya aku macam makin lama aku rasa SmackDown ni boleh jadi lagi best daripada NXT untuk aku. Ya, untuk korang mungkin dah rasa SmackDown lagi best daripada NXT, tapi aku tak terkejut lah kalau lepas ni aku lagi minat SmackDown. Dan poin pertama yang aku nak cakap pasal SmackDown minggu ni kan, entrance ataupun stage, sebenarnya bukan dekat SmackDown je, Raw pun pakai stage yang sama. Tapi itulah, bila Roman Reigns dan juga kumpulan The Bloodline buat entrance tu, somehow aku rasa nampak epic gila dia orang punya entrance. Dan kebanyakan
kebanyakan superstar yang keluar dengan skrin yang penuh kat belakang tu, aku rasa macam gempak, aku rasa macam epic. So rasa macam tengok satu show yang besar, macam tengok pay-per-view, padahal Raw dengan SmackDown je. So aku suka lah. Makin lama stage ni buat aku rasa macam this is the right stage yang WWE patut pakai sekarang lah. Tapi itulah, kalau brand split pada masa akan datang akan lebih hidup, lebih diimarahkan, dan juga dia memang nak buat nampak perbezaan, ada persaingan dan sebagainya. Harap kalau satu brand lain akan pakai design stage yang lain, tolonglah design stage tu sedap juga nak tengok macam mana design stage yang sekarang. Benda kedua yang aku nak sembang adalah pasal Brock Lesnar yang buat kemunculan dekat SmackDown minggu ni. Okey, tak surprise sebab kita dah memang tahu yang Brock Lesnar akan buat kemunculan, dan bila Roman buat promo awal-awal tu, kita tunggu je bila music Brock Lesnar nak masuk. So bila Brock keluar, kali ni kita nampak Brock tak sama macam Brock yang kita dah tengok beberapa tahun sebelum ni kan. Nampak fresh sikit benda tu, dan aku okey dengan benda tu. Yang buat aku excited dengan Brock Lesnar sekarang, bila dia lebih banyak bercakap, ialah Paul Heyman dah bukan duduk kat sebelah dia. Paul Heyman dah jadi pembantu kepada the Tribal Chief Roman Reigns. So Paul Heyman bukan dengan Brock. So Brock go solo. Bila Brock go solo, mungkin dari segi mic skill ke apa benda ke, dia lah yang kena banyak bercakap. Aku tak tahu ada WWE bayar dia lebih untuk dia cakap lebih ke kan. Tapi tak kisah, sebab apa, membawa kembali nostalgia zaman dulu time Brock Lesnar berpisah dengan Paul Heyman, Brock Lesnar sendiri yang buat promo sendiri kan. Dan aku sukalah benda tu. Yang ketiga, kontrak signing antara Becky Lynch dan juga Bianca Belair. Okey, yang ni tak perlu nak cakap banyak. Bukan satu kontrak signing yang best gila macam yang kita pernah tengok sebelum ni. Tapi lebih pada nak sentuh karakter Becky Lynch kat sini lah. Kita tahu dia akan bawa watak jahat dah lepas ni. Tapi WWE punya style adalah watak baik ataupun watak jahat, diorang tak kisah as long as dapat reaction daripada WWE. Tapi Bianca Belair adalah reaction, dan reaction yang dia dapat tu kenalah dengan watak baik dia. Tapi Becky Lynch sekarang ni bawa watak jahat, dia macam tak dapat reaction watak baik, dan dalam masa yang sama macam tak dapat reaction watak jahat selalu dapat. Mungkin ramai yang macam masih suka dengan dia lagi, ramai yang macam apa, mungkin dah baru nak start annoying dengan dia. So orang tak tahu nak react apa tau. Jadi kat sini aku tak tahu adakah benda tu bad news untuk WWE ataupun tidak. Sebab bagi aku, consider Becky Lynch nampak macam tak ada reaction daripada penonton lah minggu ni. Bukan nak kata tak ada langsung kan. Selalunya kita boleh tengok lah, kalau watak baik memang akan kena sorak gila-gila, which is Becky tak dapat. Kalau watak jahat pun akan kena boo, which is Becky tak dapat juga dekat SmackDown minggu ni. So benda tu aku tak ada masalah. Kita sebagai penonton memang tak ada masalah benda tu. Dan Becky bawa promo pun baik. Tapi WWE lah pandang benda ni masalah ataupun tidak. Untuk poin yang keempat, aku nak cerita pasal Edge dengan Seth Rollins yang berlaku dekat SmackDown baru ni. Diorang ada match dekat SmackDown. Ikutkan aku tak berapa nak okey, sebab aku ingat cukup lah kat SummerSlam hari tu. Tapi diorang sambung lagi, dan sambung pun dekat SmackDown. Aku pun okey lah. Tapi sekarang ni keputusan dia dah consider macam satu sama, dan Edge macam injured. So aku rasa Edge mesti nak retribution. Bukan retribution kumpulan retribution, tapi Edge mesti nak macam balas dendam kan. Sebab dia dah dicederakan, dah dibawa naik ke ambulans apa semua. Dan since skor satu sama, mesti akan ada final match. Mungkin dekat Extreme Rules ke, Crown Jewel ke, aku tak tahu. Tapi kat sini aku nak sentuh dulu yang aku makin lama aku memang respect Edge lah. Walaupun dia seorang part-timer, dekat SmackDown pun dia nak berlawan. So tolong lah jangan samakan Edge dengan part-timer yang lain. Perlawanan Edge dengan Rollins kat SmackDown minggu ni, seriously satu perlawanan yang sangat baik. Aku tengok pun memang aku rasa macam best lah. Beberapa move yang antara jarang kita nampak, ataupun ada juga move yang kita tak pernah tengok Edge buat. So bila dah tengok Edge dengan Rollins ni, aku berharap lah yang SmackDown, sebab SmackDown show sekarang tengah sedap. Yang tak sedapnya kebanyakan perlawanan yang ada je lah. Sebab kualiti perlawanan yang ada memang tak berapa nak okey bagi aku lah. Memang tak shock. Jadinya bila kau dah ada satu show yang sedap, kau boleh improvekan lagi dengan tingkatkan kualiti perlawanan yang ada. Lagi-lagi kau dah ada saingan yang bagi aku sekarang ni AEW dah tengah sedap kot. Bagi aku lah SmackDown lagi sedap daripada AEW in terms of production quality, storyline. Tapi perlawanan AEW shock lagi kot. Why not kau angkat lagi SmackDown, kau tinggalkan, kau cicirkan AEW tu dengan menaikkan mutu kualiti perlawanan yang ada dekat SmackDown. Aku tahu aku cakap ni aku hanya boleh kongsikan harapan, tapi kita semua tahulah benda ni takkan terjadi. Dan untuk poin last sekali, benda yang berlaku dekat main event SmackDown minggu ni lah, kita mula-mula tengok di Usos dengan Street Profits lawan untuk SmackDown Tag Team Champion. Dan satu perlawanan yang baik, shock lah tengok kan. Dan aku appreciate juga WWE bagi kita satu lagi perlawanan yang sedap nak tengok. WWE book kumpulan Street Profits ni dengan sangat baik, dan kata
kata kalau time tu Street Profits menang pun aku macam boleh terima sebab perlawanan dah shock. Tapi sebaiknya biarkan championship tu kekal dekat di Usos dulu lah, sebab The Bloodline ni baru macam nak menunjukkan diorang ni kumpulan The Bloodline. Bagilah di Usos ni retain dulu. Tapi untuk nak protect karakter Street Profits ni, diorang buat Street Profits ni menang DQ. Tak dapat championship tapi diorang menang sebab Roman kacau. Bukan calon-calon orang yang kacau, tapi Roman Reigns WWE Champion yang kacau. So kat sini untuk Street Profits diorang dah di-book dengan sangat baik, dah di-protect dengan sangat baik. Benda yang nak dipertekankan kat sini sebenarnya, lepas match ni dah habis lah kan, aku dah boleh agak dah yang Demon Finn Balor ni akan muncul. Sebab bila Roman nak buat promo apa semua, kita dah boleh nampak dekat stage dah ada asap kat lantai tau. Bila ada asap kat lantai tu dah nampak predictable lah. Kita tahulah anytime je Demon Finn Balor ni akan muncul. Tapi still bila Demon Finn Balor tu muncul, rasa dia tu sampai babe. Sebab dah lama gila kita tak tengok Demon Finn Balor dekat SmackDown, dekat WWE main roster. Even kat NXT hari tu pun tak ada Demon Finn Balor ni. So dah setelah sekian lama kita dapat tengok Demon Finn Balor. Teruja gila, best. Kita tahu Demon Finn Balor ni lah yang akan lawan dengan Roman Reigns dekat Extreme Rules nanti. Dan aku sangat-sangat nak tengok benda tu. Satu benda je lah yang berisaukan aku, yang melibatkan Demon Finn Balor dengan Roman dekat Extreme Rules ni nanti. Kita semua dah boleh agak dah yang Roman dengan Brock akan lawan untuk Universal Champion dekat Crown Jewel. Tapi sebelum nak ke Crown Jewel tu, Roman kena hadap Finn Balor. Bukan Finn Balor yang biasa, Demon Finn Balor yang boleh kata undefeated dekat Extreme Rules. So untuk nak make sure Brock dengan Roman berlangsung dekat Crown Jewel, mestilah Roman kena menang kat Extreme Rules ataupun Roman kena retain. Kalaulah Roman retain via count out ataupun DQ di Usos kacau, aku boleh terima. Ataupun Demon Finn Balor menang tapi via DQ ataupun count out juga kan. Mungkin Roman suruh Usos pukul Demon Finn Balor, match habis macam tu je. Kalau macam tu semua aku okey. Tapi kalau Roman pin Demon Finn Balor, Roman buat Demon Finn Balor tap out ataupun pass out, yang tu aku tak boleh terima. Dan benda tu merisaukan aku. Kalau korang pernah tengok lah video yang keluar kat atas ni, aku ada buat video 5 superstar yang patut kalahkan Roman Reigns. Aku rasa Demon Finn Balor ni antara nama yang patut kalahkan Roman lah. Aku punya planning ataupun aku punya harapan lah, okey, Demon Finn Balor dengan Roman Reigns dekat Extreme Rules. Okey, kalau Demon Finn Balor tak menang lagi Universal Champion, buatlah Demon Finn Balor ni menang via DQ sebab Roman terpaksa pakai weapon ke, di Usos kacau ke, ataupun tak ada pemenang kan, dua-dua double count out ke, aku okey benda tu. Buatlah Roman dan di Usos pergi serang Finn Balor, bantai kau-kau punya bagi. Memang bagi sampai kita tengok dia dah macam mungkin akan injured for the long time lah. So lepas tu settlekan Roman dengan Brock. Bila settlekan Roman dengan Brock, kalau Brock akan kekal kat WWE, akan selalu muncul, okey untuk Brock menang. Lepas tu bila Demon Finn Balor buat comeback, dia boleh feud dengan Roman yang bukan lagi champion lah. Tapi kalau Roman retain, dah settle dengan Brock, okey, dia boleh repeat balik dengan Demon Finn Balor yang time tu buat comeback. Dan aku harap time tu Demon Finn Balor kalahkan Roman lah. Aku rasa karakter Demon Finn Balor ni patut diteruskan jadi undefeated. Kalau WWE buat dia kalah by pinfall ataupun submission ataupun pass out dekat Extreme Rules, nampaklah sebenarnya WWE ataupun Vince McMahon tak heran pun pasal Demon Finn Balor. Dan kita akan tengoklah Demon Finn Balor ni dirosakkan. So aku tahu Demon Finn Balor takkan jadi Universal Champion dekat Extreme Rules, tapi aku nak tengok Demon Finn Balor ataupun Finn Balor ni menang Universal Champion pada masa yang akan datang. So guys, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk dapatkan face mask The Fiend Fan Edition ni daripada Bear Exclusive. Link ada dekat ruangan description kat bawah. Dan jangan lupa juga tengok dua-dua video yang ada dekat kiri dan kanan ni. I'll see you guys again in the next video. Mother Father.